Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semua yang join live class kita pada malam ini. Nama saya Miss Hajar, saya daripada Smart Class dan Alhamdulillah malam ini kita bekerjasama dengan Khalifah Media Network untuk sesi ketiga kelas percuma di Smart Class. Okay, Alhamdulillah for the past two night, hari Selasa dan hari Rabu, kita telah adakan kelas percuma English di Smart Class, iaitu hari Selasa, kelas English di-host oleh saya. Hari Rabu, English Year 3 was by Teacher Syifa. Dan pada malam ini kita teruskan lagi sesi live class kita bersama Ustazah Aliza. Okey, Alhamdulillah Ustazah Aliza akan join kita sebentar lagi, dalam sikit masa lagi beliau sedang get ready. Okey, sebelum kita mulakan kelas asas tajwid kita dengan Ustazah Aliza, saya ingin terangkan serba sedikit mengenai Smart Class dan juga Ustazah Aliza. Okey, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, kebanyakannya tuan-tuan dan puan-puan sudah follow kami di Smart Class, but also untuk tuan-tuan dan puan-puan yang lain, Smart Class ialah sebuah platform pembelajaran kendiri di mana kami menawarkan subjek-subjek teras KSSR dan KSSM. Okay, so pada malam ini Smart Class bekerjasama dengan Khalifah Media Network untuk membawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan serta adik-adik semua kelas percuma asas tajwid. Okay, so minggu ni cuti sekolah. Okay, so insyaAllah semua ada masa di rumah, sama ada di kampung ataupun di rumah masing-masing. Kita luangkan sedikit masa pada malam ini selama sejam, insyaAllah lebih kurang sejam untuk belajar mengenai asas tajwid. Okey, memandangkan ini kelas kita yang pertama bersama Ustazah Aliza, beliau akan mulakan dengan sesuatu yang mudah dan juga senang difahami, iaitu rukun asas tajwid. Okey, sedikit sebanyak mengenai Ustazah Aliza di sini. Beliau mula mengajar bacaan Al-Quran dan juga tajwid sejak tahun 2004. Okey, so maksudnya dah lama Ustazah Aliza ni mengajar. Okey, bermula di Subang Jaya di mana Ustazah used to stay there, maksudnya Ustazah pernah duduk di situ. Dan beliau mendapat sijil untuk mengajar tajwid dan Al-Quran daripada Universiti Islam Antarabangsa. Okey. Pada tahun 2018, Ustazah mendapat kelulusan daripada Jabatan Agama Islam Negeri Pahang untuk mengajar golongan orang asli di Pos Betau, Pahang. So every week, setiap minggu, silap saya hari Rabu. Okay, setiap minggu Ustazah pergi ke Pos Betau di Pahang untuk mengajar golongan-golongan orang asli di situ. Okay, so Ustazah buat tu almost every week. Memang setiap Rabu dia akan pergi sampailah kebetulan hari itu yang kita lockdown, Ustazah tak dapat teruskan. So sepaham saya, Ustazah is looking forward untuk mulakan balik kelas ajaran beliau di Pos Betau sebab sepaham saya Ustazah Aliza memang seronok pergi mengajar orang-orang asli di Pos Betau. Okey, selain itu Ustazah Aliza boleh mengajar tajwid dan Al-Quran untuk semua peringkat umur. Youngest student, maksudnya pelajar termuda atau pelajar paling muda lah yang Ustazah ajar ada 5 tahun. Dan sefaham saya ada yang sampai umur 65 tahun pun ada. Kepakaran Ustazah Aliza ialah lebih kepada tajwid, di mana Ustazah Aliza boleh membantu dan membentuk fahaman tajwid dan bacaan tajwid secara betul, dan juga beliau banyak mengajar mu'alaf untuk mengaji. Okay, so sebab tu Ustazah Aliza boleh berkomunikasi dalam 2 bahasa, iaitu English and of course bahasa Melayu. Dan ini memudahkan beliau untuk mengajar mu'alaf-mu'alaf yang belajar dengan beliau. Okay, so insyaAllah dengan tak membuang masa lagi, Ustazah, you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustazah, selamat malam, how are you? Alhamdulillah, syukur Amin, sihat diberi Allah, insyaAllah. Bagaimana dengan Miss Hajar? Okay, Alhamdulillah, very good, very excited sebab hari ini kelas ketiga untuk live class kita dan we are very excited to have Ustazah dengan kita. Alhamdulillah. Ada setengah Smart Class punya team pun actually memang belajar dengan Ustazah Aliza sebenarnya sebab saya macam nervous ni.
Okey, so saya dah terangkan kepada penonton-penonton yang Ustazah Aliza akan mulakan kelas dengan basic dulu, intro, get to know tajwid and some words of wisdom lah orang kata daripada Ustazah. Okey. Ya, okey. So Ustazah boleh teruskan, nanti kita jumpa lagi at the end of class. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang berada dalam Zoom. Anak anda, cucu anda, kanda, adinda, ya, semua sahabat anda, sesiapa yang sedang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bertemu pada malam ini dalam kelas yang pertama dari platform Smart Class. Jadi, of course, nombor satu, saya nak beritahu yang saya lebih selesa dipanggil dengan panggilan Umi. Ya, kalau student saya yang peringkat cucunda tu panggil Nani, dan peringkat umur saya iaitu saya 62 tahun, mereka akan panggil saya kakak ataupun Liza sahaja, insyaAllah, ya. Sebab dengan kemesraan begini kita lebih akrab dalam pengajian kita. Okey, untuk memulakan pengenalan bab tajwid, first and foremost, ya, kita hendak mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan tajwid. Tajwid bermaksud memberi hak kepada setiap huruf. So kita faham bila kita baca sesuatu, huruf-huruf yang disebut tu ada haknya. Okey, kemudian ramai di antara kita bila kita nak mengaji, okey, contohnya kalau kita mempunyai anak, it's our duty to send anak kita untuk mengaji. Seperti mak ayah kita dulu. Sebagai seorang student pula, duty kita untuk belajar. Okay. Dan sebagai orang dewasa, kita nak belajar, mesti belajar sebab mengaji itu adalah fardu kifayah untuk umum, fardu ain untuk diri sendiri. Jadi insya-Allah malam ni kita nak break the stigma, iaitu bila kita nak mengaji, kita boleh kata, alah segan lah, tak pandai ngaji lah, lidah dah keras lah, ya, tak tahu berlagu lah. Itu tak perlu wujud. Those are negative apa orang cakap, negative vibes yang kita rasa mengongkong kita. Ya, kita harus terbuka, menerima. Sebab mengaji ni kita membaca kalamullah, ayat-ayat daripada Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril, disampaikan pada Nabi Muhammad, dan kita nak baca macam dia. Tak nakkah kita baca macam tu? Kalau kita di dunia ni sekarang dengan kita punya degree, master, PhD, memang kita tahu takat dunia sajalah. Kalau dengan mengaji, alhamdulillah bawa jauh ke dalam alam barzakh, terus kepada di padang mahsyar esok di akhirat nanti. So kita sekarang nak meluaskan pintu. Allah telah buka luas pintu, especially malam ni dengan Smart Class, Allah telah buka luas pintu untuk kita bawa masuk student-student untuk belajar. Jangan ada malu, jangan ada segan. Nak simpan sifat dalam hati, a vision to study tajwid, a need to understand what we are reading, a desire to be able to read. So that's what we want as a Muslim and Muslimah. Baik, insyaAllah. Pertama sekali, saya Umi nak beritahu di sini, dalam pengajian tajwid, kita akan melalui 5 proses, tapi 3 proses utama, ya. So 5 proses ni kita sebut sebagai rukun tajwid. Kita ada rukun Islam, rukun iman, rukun sembahyang, rukun puasa, rukun negara, kan. Tapi kita ada juga rukun tajwid. Ada 5 rukun tajwid. Rukun tajwid yang pertama ialah makhraj. Kita sebut sebagai makhraj. Rukun tajwid kedua disebut sebagai sifat. Rukun tajwid ketiga disebut sebagai hukum. Keempat adalah latihan. Maksudnya kita belajar tu kita berlatih. Saya mengajar, anda mempelajari. Kita buat latihan. Perbetulan antara satu sama lain. Yang kelima dibagi pada 2 bahagian. 5A diberi nama talaqi. Talaqi iaitu kita berlatih antara satu sama lain untuk mengaji.
Selalunya talaqi ini student akan mengaji, ustaz akan dengar, ustazah akan dengar dan perbaiki. Yang kedua, 5B ialah musyafahah. Musyafahah ini guna kita punya mulut, lidah dan gigi untuk membentuk persebutan yang betul. Sebab tu kita perlu balik kepada mahraj dan sifat. Dan apabila kita dah tahu mahraj dan sifat, baru kita guna hukum. Hukum tu menghasilkan bunyi yang betul. So these are the 5 rukun yang kita perlu tahu. Baik. Kalau bahagian pertama, izinkan saya untuk menggunakan whiteboard. Ya. Okey. Okey, insyaAllah. Ini untuk kita catat sebagai pengenalan awal. Kita tak akan pergi terlalu detail, tapi sebagai pengenalan awal, kita ada rukun tajwid. Okey. 1, kita ada makhraj. Okey. 2, kita ada sifat. 3, kita ada hukum. Okey. So yang lagi 2, 4 dan 5 tu adalah perbuatan kita lah. Ya, kita gunakan perbuatan kita untuk belajar. Sebentar ya. Ustazah punya ni memang gini sikit lah. Okey, insyaAllah. Baik. Daripada rukun tajwid, yang pertama adalah mahraj. Okey. Apakah dimaksudkan dengan mahraj? Mahraj dimaksudkan dengan tempat keluar huruf. Ya, tempat keluar huruf dari mana? Dari bahagian muka kita. Ya, lebih kepada bibir, dalam mulut, gigi dan lidah. Itu kita gunakan, ya. So nanti kita akan perincikanlah bila kita mula belajar nanti. Jadi kita boleh sebut. Tapi sebelum kita pergi ke tempat keluar mahraj, kita kena tahu pula apa huruf kita nak baca. Apa huruf yang dimaksudkan, kan? Baik. Kalau dalam bahasa Inggeris, setiap huruf-huruf diberi nama alphabets. Ya, setiap huruf-huruf diberi nama alphabets, iaitu A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Melayu diberi nama abjad. Sama juga. Huruf ataupun abjad A, abjad B, C, D, E, F dan seterusnya. Kalau dalam tulisan Jawi, kita panggil huruf-huruf Jawi. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, cha. Dia ada lebih sikit daripada huruf-huruf digunakan dalam Quran. Baik, huruf-huruf yang digunakan dalam Quran ada 28. Ada setengah buku tajwid kata 29. Ada setengah buku tajwid kata 31. So, bila kita belajar 28, kita jangan ada 29. Kemudian kita jumpa buku lain, ada 31. Okay, sebenarnya kalau huruf 28, di dalam susunan huruf-huruf huruf-huruf Iqra ini, huruf-huruf Quran ini, dia adalah didatangi daripada huruf alif begini. So bila kita ada alif begini, ya, ataupun dia panggil hamzah qata'. Okey. Sehingga huruf terakhir dia panggil ya. Okey. Dia memang ada 28, dia diberi nama hijaiyah. Okey, hijaiyah. Baik. Kalau bila nanti kita dah mula belajar, bila kita sebut huruf hijai, kita tahu. Alif, this is a very common sound, common letter, we call it alif.
By right, it's known as hamzah qata. Okay. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho dan seterusnya. So kita kena faham sebutan huruf itu sebelum kita pergi ke makhrajnya. Okay, sebab sekarang ada antara anak murid yang baru masuk, sebab kalau kita beli buku Iqra kan, dia akan kata jangan dieja, terus baca. Umi memang mengajar buku Iqra tertentu, tapi Umi tetap mengajar bagaimana huruf-huruf hijaiyah disebut. Sebab bila kita sampai hukum untuk hukum yang dimatikan ayat, ya, contohnya huruf begini. Huruf dimatikan ayat. Ya. Okey. Ada anak anda, cucunda yang kata asa. Bunyinya as. Kenapa dia kata asa? Sebab dia dilatih daripada mula dengan a, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Dia tak pernah menyebut huruf-huruf hijaiyah. Ya, dia tidak pernah menyebut huruf-huruf hijaiyah. Sepatutnya kita bunyikan sebagai hamzah di atas a, sin mati ataupun sin sukun. Kemudian maka kita, sebab Umi akan guna perantaraan dengan huruf-huruf ejaan Rumi, iaitu A, S. Okey, as. Tapi harus Umi ingatkan di sini, jangan kita cari buku-buku ataupun Quran rasanya tak ada lah insya-Allah, tapi tak berani nak cakap. Yang ada tulisan Melayu ataupun tulisan ejaan Rumi di bawahnya, sebab kalau kita kata ra, dia akan tulis RA. Padahal sebetulnya ra. Jadi kalau kita baca, kenapa kata Bismillahirrahman? Dia sebagainya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita kena belajar pada awal. Okay. Kalau dalam buku yang menulis sebagai 29 huruf, maka di sini hurufnya adalah hurufnya adalah hamzah, dan sebelum ya tu dia akan ada another hamzah. So ada dua hamzah. Satu hamzah qata, satu hamzah salah. Tapi kedua-duanya membawa bunyi A. Okey, itu 29. Kalau 31 pula, banyak lagi huruf ni ke Umi? Tak, huruf itu je. Dia akan maintain, huruf 28 digabungkan dengan 3 huruf mad. Alif, waw, ya. Iaitu huruf diberi nama awi. A, alif, W, waw, ya tu kita gunakan I. So awi. Awi ni merujuk pada huruf mad, iaitu dalam hukum lah, ya, itu kategori ketiga lah, iaitu huruf yang kita gandingkan dengan huruf hijaiyah untuk dibaca panjang. Contohnya ba, kita gandingkan dengan alif, maka diberi baris atas, dibunyi dengan B, A, ba. Ini adalah mad, so kita letak another A. Ba dibaca dengan 2 harakat, itu dalam kategori hukum, ya. Sama juga dengan waw, kita baca ba kawan dengan waw, ba diberi baris depan, maka bunyinya U, waw membawa bunyi U, so U. Itu adalah bacaan mad yang kedua. So bila kita campur dengan ni, dia akan jadi 31. Okey. Mengaji tajwid dalam Quran ni merupakan satu sains dan juga matematik. Kita guna nombor untuk bagi, kita guna huruf ni ada berapa huruf, huruf ni ada kat mana huruf, especially dalam kita punya peringkat makhraj. Okay. So di sini kita ambil kira iaitu huruf 28 lah. Basically banyak buku-buku tajuk di pasaran menggunakan 28 huruf. Okay. Buku-buku tajuk di pasaran, anak anda cucunda semua tak perlu risau nak beli. Sebab semuanya sama. Tapi kita kena ada seorang yang boleh memberi bacaan dan pengetahuan.
Sebab kita kena baca belajar tajwid ikut rukun tajwid. Kita tak boleh pergi baca terus, lepas tu bila nak ajar kemudian, kita macam, alah, tak faham lah. Dekat huruf sin kat mana? Kat mana? Sebab kadang-kadang ustaz tanya huruf sin tu kat mana? Kita menjawab, sin. Kat mulut lah ustaz. Okey. Huruf lam. Kat mulut lah ustaz. Okey. Huruf kaf. Kat mulut lah ustaz. Semua kat mulut. Semua 28 usul. Okey. Tak. So kita patah balik ke maharaj. Ya. Baik. Bila kita sebut maharaj, dia bermaksud tempat keluarnya huruf. Dalam erti kata, kalau kita nak cari precise placing, kita kena matikan huruf tu. Contohnya huruf ta. Ya, kita sebut tak. Tak. Ya, kalau kita eja macam inilah. Tak. Jangan letak K, sebab K dalam ejaan huruf hijaiyah dia akan bunyi tak. So tak. Alif, ba, tak. Tengok bila Umi sebut tak, didahului kat mana? Tak. Itu maharaj dia. Itu tempat keluarnya huruf. Okey. Kalau kita matikan huruf ni, lagi precise bunyi dia. Okey, kita cuba matikan dengan hamzah dan ta mati. Tadi kita dah buat ejaan kan? Kita buat baliklah. Hamzah dia bunyinya a, ti bunyinya ta. Okey. Bila kita kata at. Okey, dalam pengajaran tajwid tak sampai dia punya hukum. Sebab kita tak keluarkan sifat anginnya. Sifat hams. Bahasa Arab kata hams, sifat bisik. At. Contoh kita selalu baca surah Al-Masad. Tabat. Kalau siapa-siapa nak anda cucunda kat luar tu baca tabat, baiki. Ya, sebab dia bukan tabat. Tabat. Okey. Salah satu daripada huruf baik. Umi dah kata tadi, huruf ada 28 huruf. Jom kita tengok mana dia berada untuk malam ini. Maka malam ini kita cuba buat maharaj dululah. Ya, sebab kita akan berjumpa lagi 2 sesi. Kita beda-bedakan. Baik. Pertama sekali kita letak sini maharaj. Ingat kan, maharaj tempat keluar huruf. Kat mana ni? Kita nak pergi treasure hunting ni. Kat mana huruf-huruf ni berada ni? Okey. Maharaj. Baik. Kalau kita ada buku mengaji kat rumah, siapa-siapa nak ada cucunda ada. Umi ada buku ni, Umi benda buku ni. Ya. Mana dia? Okey, insyaAllah. Buku ni. Ya. Okey, dalam buku ni, ini edisi lama. So kalau kita nak guna untuk kelas kita beli edisi baru nanti. Dalam muka surat ini, dalam satu muka surat di sini, dia beri kita rupa begini. Okey, rupa begini. Nampak tak ada? Rupa begini. Silap, sorry. Rupa begini. Ya, dia punya maharaj tu rupa begini. Okey, mungkin tak clear, tak apa, ni lukis gambar dia. Okey. So bila kita jumpa tu, kita akan tengok. Dulu dalam Quran dulu dia lukis macam bentuk lidah. Ada setengah buku sekarang dia guna bentuk roda. Okay? Jadi banyak cara, tapi semua terpulang pada guru yang mengajar. Guru yang mengajar mesti harus mengajar anak-anak murid maharaj dulu. Sebutannya sangat cantik. Okay? Sebab Umi nak cerita ni bukan apa. Sebab pengalaman Umi masa mula-mula Umi mengaji pada umur 38 tahun. Sebelum tu ngaji lah, kecil-kecil ngaji, arwah mak ajar semua ngaji. Tapi terbuka hati dengan izin Allah untuk belajar ngaji bertajwid pada umur 38 tahun. Ustaz Umi, insyaAllah sampai sekarang Umi masih lagi berkomunikasi dengan dia. Dia telah menyebut pada awalan kelas, siapa nak jadi guru mengajar? Terus Umi angkat tangan. Lepas tu Ustaz kata, Alhamdulillah. Ustaz tu 24 tahun umur dia. Umi 38. Among the students yang hadir pada majlis itulah. Okay. Dia kata, sekarang kakak sila baca kalimah Allah iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Umi bacalah. Okay, action lah kan. Kita 38 tahun, dia 24. Okay. Dia dengar, kemudian dia cakap, kakak balik, minggu depan kelas kita jumpa kakak baca dia sekali ya. Okay, balik rumah tak berhenti baca Bismillah. Pegang itu Bismillah, pegang ni Bismillah, Bismillah.
Masuk minggu yang kedua jumpa dia, kakak baca kakak, Umi pun baca. Dia geleng kepala. Salah, dia kata. Apa salahnya baca bismillah? Umi baca bismillah daripada umur 4-5 tahun kan. Mak nenek kita ajar kan. So Umi pun baca. Umi baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Sebab maharaj tak kena, sifat tak kena, hukum tak kena. Umi belajar balik. Malu yang amat sangat. Jadi Ustaz suruh baca sebagaimana huruf, sifat dan maharaj yang berbunyi insya-Allah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Amat jauh beza dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi daripada saat itu Umi tanam niat di hati, Umi nak tolong semua orang dalam bentuk dunia tajwid. Okey. So kita balik ke mahraj. Mahraj ni kita dapat jumpa di dalam rupa begini. Okey. Ini adalah insya-Allah Umi lukis dengan sempurna ya. Okey. Ini dahi. Ini kita punya hidung. Ini kita punya bibir, ya. Ini kita punya bibir. Kemudian ini kita punya langit. Ini kita punya anak tekak. Ini kita punya masuk dalam. Kemudian kita turun bawah. Ini kita punya bibir bawah, dagu dan kita punya leher. Kemudian ini gusi bawah. Ini kita punya masuk leher lah. So, sebab Umi guna warna merah, Umi akan guna warna hijau untuk lidah. Umi nampaklah kan? Okey, hijau. Ini lidah kita keluar. Dan Umi akan guna warna oranye untuk gigi. So, gigi kita kat sini. Okey. Okey, di sini ada rongga. Ini bukan lubang hidung kan anak kata kenapa lubang hidung tinggi sangat tu? Lubang hidung kat sini. Ini rongga. Okey. Sekarang kita nak tahu kenapa Umi lukis macam ni. Okey, ya kepadalah. Okey. Baik. Mahraj ni dibahagi kepada 5 bahagian. Sebab apa 5 bahagian ni anak anda semua? Sebab kita kan ada 28 huruf. 28 huruf ni kita nak bagi dalam 1, 2, 3, 4 and 5 parts. Dalam ni, dalam satu kawasan semua ni. Muat ke Umi nak masuk sampai 5 tempat ni? Sampai 28 huruf ni? InsyaAllah muat. Kita cubalah bagi muat. Baik. Pertama sekali, Umi bagi nama dulu. Nama pertama ialah jauh. Jauh. Yang kedua namanya Haisyu. Macam kita punya taman perumahan lah. Taman Bunga Raya, Taman Keladi, Taman Taman Subang, macam itulah ya. Jauh, Haisyu, kemudian Syafatain. Okey, ramai di antara kita kata Allah, macam mana nak ingat ni nama susahnya. Itu kata jangan masukkan negative vibes. Bila kita masukkan negative vibes, ada orang yang dah ada orang tak nak ngaji ni, dia dah cakap susah. Kita tak nak orang tu masuk. Hello, duduk kat luar sana ya, saya nak belajar. Okey. Syafatan, kemudian ada halqa ataupun halqum dan ada lisan. Okey. Sekarang kita nak masuk bahagian matematik. Tadi Umi cakap kan, belajar tajwid, belajar ngaji ni ada sains, ada matematik. Now kita masuk bahagian, ni macam sains kan? Sekarang kita masuk bahagian matematik. Okey, ingat tak tadi Umi sebut huruf-huruf mat? Alif, waw, ya, awi. Kan? Kalau dia ingat, alhamdulillah. Okey. Apabila kita pergi ke huruf jauh, jauh datang pada perkataan jaufiyah, iaitu bunyi bacaan mat, daripada rongga perut naik ke dada, naik ke halqum, keluar di mulut. Ingat tak tadi Umi buat contoh ba, bu, itu huruf-huruf mat. So dia ada berada di jauh. Ba.
Bu. Okey, bunyi yang panjang. Bunyi yang panjang. Bunyi yang panjang ni dalam bahasa Iqra disebut mat. Bukan mat MAD, mat gila, bukan, dia mat, ya. Maddah, perkataan asalnya maddah. Okey. So di sini kita letak 3 huruf. Alif, waw, ya. Awi berada kat sinilah. Tapi bukan dari sini, ya, sebab dia adalah asing. So kita bagi nama dia special name nak. Kita bagi dia nama huruf apa? Okey, kita bagi nama dia huruf-huruf ilik. Huruf ilik special. Only 3 saja huruf ilik ni. Ya, huruf ilik ni huruf mat, alif, waw, ya, insya-Allah. Baik. Kemudian kita pergi dekat Haisyum. Haisyum tu duduk di, okey, sebelum tu Min nak letak dulu kat mana jauh ni, kan anda semua kata kat mana duduk jauh ni. Min dah tulis tak duduk pun kat mana rumah dia. Okey. Jauh tu tadi macam apa? Daripada rongga perut. Okey. Contoh ni tubuh kita. Ini tubuh kita. Okey, ni badan kita. Okey. Ni pusat kita, kan? Okey. Jauh ni dia dari sini. Kat sini dia naik, dia keluar kat mulut kita. Gitu. So kita bunyi dia. U, I. Okey. Okey, Haisyum pula duduk kat mana? Teng. Haisyum duduk kat sini. Okey, ni kat mana sebenarnya Umi? Okey, tengok Umi kunci mata, ya. Batang hidung kita. Okey, ni kita punya kelopak hidung ni, yang lembut ni kelopak hidung ni, yang comel ni, ni kelopak hidung. Ni kat sini ni. Okay. Kalau kita letak, ambil jari kita letak pelan-pelan, kita bunyikan huruf yang diberi nama dengung. Bukan huruf, sorry, hukum yang diberi nama dengung. Contohnya an. Tengok Mibat. An. An. Kita tarik bunyi. An tu tarik ni banyak. Kita letak jari kita kat sini, kita buat ni gelinya kat sini, kita rasa ni adalah kawasan Haisyum, ya. Jadi kalau kita tak bawa kat sini bunyi dengung, hukum tak jadi. Okey, hukum Haisyum, hukum dengung tak jadi. Okey, so Haisyum ni dia adalah untuk dengung. Okey, dengung dia eja begini, D E N G U N G, ataupun bahasa Arabnya gunnah, G U N N A H. Okey, semua orang yang dalam Zoom dan semua muslimah sedunia semua tahu baca Fatihah daripada ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim sampailah kepada waladdallin. Tidak sekali pun kita jumpa dengung dalam surah Al-Fatihah. Tak ada pun dengung kita jumpa dalam Al-Fatihah. Ya, contoh dengung tu macam mana nak ada? Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin. Itu dengung. Bin. Tak, pergi kat sini. Ya, kita ambil ujung lidah kita. Kita cecah ke lelangit. Tahu lelangit kan? Ni ada langit ni. Ni ada langit ni. Ni ada langit. Okey. Tekan lidah kita kat ujung lelangit tu, dia bunyi bin, B-I-N-N. Use your double N to push. Bin. Kalau nampak gigi lidah ni, tekan. Bin. Okey, itu dengung. So dengung datang daripada sini. Dia ada dua huruf. Nun dan mim. Bila kita sampai ke peringkat hukum nanti, kita tengok nun ni ada macam mana kaedah dia. Okey? Ini sebab ini tengah dalam maharaj, tak boleh Umi masukkan hukum. Sifat tak sentuh lagi kan. Nanti alamak pening dah kepala lah, Umi cakap pusing-pusing. Tak nak macam tu. Kita nak enjoy. We want to enjoy the class so we understand better, and when you read better you feel tenang.
Because you come into the class not because your mom asked you, not because your father asked you, not because your parents, your sisters or brothers, because kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memanggil kalian datang. Susah kalau Allah tak panggil kita, tak jumpa kita. Tengoklah, aku nak tengok Netflix lah, better lah, apalah tajuk-tajuk ni dah lah, susah nak ingat lah. See, that's the difference between sesiapa yang duduk depan Zoom sekarang, buka mata, buka telinga, hati dah buka. Allah dah buka hati kita. Jangan tutup. Terima apa yang kita akan belajar. Walaupun lambat, walaupun kita rasa susah, it's not susah. Never bring in susah. Never bring in payah. Never bring in mana nak ingat. No. Sebab Umi tak pernah nak student Umi menghafal. Umi nak mereka sekadar ingat bila kita buat latihan. Whatever we learn today and tomorrow in the coming classes, these are all embedded in the 604 pages of the Al-Quran. From the first Bismillahirrahmanirrahim of Al-Fatihah to the end of the ayat of Surah An-Nas, we are repeating the hukum each in every line. How many times do we say Bismillah in the Surah of Al-Quran? 14 times. 14 times. 114 times. Orang kata mana ada 114 times? Surah Taubah tak ada apa Bismillah. Yes. Tapi dalam surah Allah Akbar, minta maaf lupa, di mana surah ada Nabi Sulaiman menulis surat kepada Puteri Balqis, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi balik 114 kali surah perkataan Bismillah. Berapa kali kita baca Allazi, berapa kali kita baca Alhamdu, berapa kali kita baca Anfusakum, berapa kali kita akan baca Mitin, berapa kali? Banyak. Repetition. Mustahil kita tak ingat. Sebab tu jangan memorize. Okay. Haisyum 2. Alright. So kita membulatkan ni sebab dia ada huruf ilit. Ini huruf ilit, ini pun huruf ilit. Baik, sekarang kita nak pergi kepada apa? Yes, kepada 28 huruf yang nak kita berikan tempat perumahannya, tempat keluarnya huruf. Mula-mula ialah syafatain. Syafatain maksudnya tain tu, bila kita bahasa Arab ada tain tu maksudnya dua bibir. Bibir atas, bibir bawah. Tuhan buat kita bibir dua kan? Bibir atas, bibir bawah. Okey. Bibir atas dengan bibir bawah ini, Umi bagi tahu ada 4 huruf. Okey, let's do mathematics. 28 tolak 4 berapa anak anda? Cucunda, kekanda, adinda semua? Yes, 24 lah bakinya. Okey. Huruf 4 ni Umi bagi sebagai 3 and 1. Tak boleh sebut 4 ke Umi? Kenapa sebut 3 and 1? Okey, tengok ya. Huruf pertama dari huruf-huruf hijaiyah. Umi akan sebut balik huruf-huruf hijaiyah. Ya. Huruf pertama ialah huruf ba. Okay, anak anda semua tahu kan huruf-huruf hijaiyah kan? Ada yang tak ingat kan? Sebab selalu huruf hijaiyah ni jarang kita boleh ingat. Tapi bila anak anda semua start mengaji boleh ingat. Lagipun dalam buku kita nak guna ni dia ada. Dia dekat belakang ni. Dia bagi latihan. Mula-mula alif sampai ya. Kemudian ya sampai alif balik. Okay. So alif. Kami baca sekali lalu lah ya. Kok lah ada anak anda tak apa-apa tu. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, bod, o, zo, ain, rin. Ya, rin. Ada setengah kata rin tak boleh dia. Rin, ya. Fa, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wow, kalau disebut hamzah tu dia 29 huruf lah. Kalau tak sebut hamzah 28. Ya. Okey, bukan ya. Ya. Ya, bila kita guna baru kita kata ya di atas
ya, ba di atas ba, sin di atas sa, itu hukum. Alright, hukum berbaris. Okay, that's number 3. We are now still doing number 1. Okay, so ba, mim, waw, and fa. Saya tak faham. Kenapa 4 ni Umi sebut 3+1? Macam minum kopi je 3 in 1. Kan? Okay. Tengok Umi guna ya hurufnya. Ba. Tengok Umi buat. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Mim. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Apa Umi buat pada bibir Umi? Ya, mereka bertemu. Mereka bertemu. Digunakan kedua-dua bibir. Amma. Abba. Bertemu. Wabak waw. Wa, wi, wu. Wa, wi, wu. Kedua-dua bibir. Tetapi tak bertemu. Kedua-dua bibir. Tapi tak bertemu. Okey. Manakala fa, siapa yang mata tajam tadi perasan buat ni gigi dengan bibir. Gigi dengan bibir. So bukan dua-dua bibir. Separuh bibir, separuh. Ingat dalam Iqra tak ada P. P dah pula. Pakistan. Papaya. Papa. Patung. Tak ada ya. Dalam Iqra tak ada P ya. Dia fa. Bunyi je ialah fa. F-E-K. Fa. Ataupun F-E apostrophe. Fa. Tapi bila dibarisi, diberi harakat fa. Kalau dimatikan af. Tak tangan depan. Af. Kenapa letak tangan depan ni? Ini dalam konsep sifat. Dia ada angin, hams. Af. Ada angin keluar. Itu kita fikir sifat nanti. Sekarang kita konsentrate pada maharaj. Okey, so syafatan ada 4. Ba, mim, waw, fa. Okey, sekarang tinggal 24. Kita nak pergi dekat halqum. Ataupun halqum. Ataupun kerongkum. Okey, sebelum tu Umi tulis kat sini sebab kita nak padam sebelah kiri kanan tu ya. Umi tulis dulu ya. Ba, mim, waw dan fa. Okey, sekarang kita padamlah ni sebab kita nak guna kawasan ya. Okey. Baik. Untuk halqum kita tulis, kita punya tekak kat sini ya. Kita punya what do you call it? Okey, sekejap ya Umi ni. Okey. Dia punya ni kita punya dagu lah ya, dagu. Tekak. Ini kita teguk kat belakang sini. Ini kita punya shoulder. Okey. So kita ada 1, 2, 3. Dibahagikan 2. So dapat 6. So maknanya halqum ada 6 huruf. 24 tolak 6 berapa? Berapa? Yes, bakinya 18. Betul. Okey, sekarang kita nak tulis huruf-huruf halqum. Kita boleh satu cara Umi ingatkan pada anak murid Umi ialah kita gunakan 3 jari. Ya. Allah bagi kita jari, gunalah. Okey. Jari telunjuk, pointer finger. You point. Pointer finger. Jari hantu, the middle finger. Jari hantu. Jari manis, ya, the ring finger. Dia tak ada sweet finger, the ring finger. Okay. Bila kita buat macam ni 3, yes sir. Kita buka dia. Kemudian kita letak kat kita bertekuk. Make sure your pointer finger tunjuk ni, tunjuk kat bawah ni. Kat mak-mak kita pakai brush kat sini kan, pakai tudung lawa-lawa, letak kerongsang kat sini. Tunjuklah kat sini. Yang jari hantu ni kita membelah tekak. Divide into 2. 1, 2.
Yang kecil sekali ni kita tunjuk kat bawah. There you go. See? Pointer, middle, jari manis. Ring finger. Okay. Sebenarnya dia ada nama, tapi Umi nak bagi ingat. Okay. Nama kat sini, yang bawah ni, yang mana kita menjari manis tunjuk tu, dia bagi pangkal halkum. Ya, pangkal kat bawah lah. Pangkal pokok kan kat bawah kan, kat tanah tu sebelum masuk ke akar tu, pangkal halkum, tengah halkum, P, H, pangkal halkum, T, H, tengah halkum, atas kali ni U ataupun H, H, hujung halkum. P, H, pangkal halkum. Kalau kita yang kurus-kurus tu kita rasa macam ada tulang kat sini. Kat sini lah bawah ni. Ya, okay, kat sini. Kalau yang gemuk-gemuk macam ni tak rasa lah pula kan tulang dia. Okey. Kemudian tengah halkum, tengah sini. Hujung halkum, sini hujung halkum. Okey. Kemudian kalau di bahasa Inggeris dia panggil lower, upper, middle, tengah tu middle kan. Okey. And upper. Okay. Your throat. You divide your throat into 3 sections. Okay. Okay. Lower, pangkal. Tengah, middle. Hujung, upper. Okay. Kenapa ni kita bagi bertiga ni? Sebab kita nak masukkan 6 huruf. Takkan 6 huruf tu nak duduk tengah-tengah macam ni kan? Kita nak bagikan dia. Sebab nanti bila kita nak sebut sifat dia, dia lah lain. Kan? Okey. Mari kita letak dia punya huruf dalam warna merah. Hamzah, ha. Okey, Hamzah Umi macam S lah pula. Ada. Okey. Hamzah, kenapa? Okey. Hamzah, ha. Ha, ain. Kho, rin. Ini nanti 6 hurufnya. Okey. Hamzah, ha, kho. Ha, ain, rin. Okey. Sekarang kita tengok kat sini. So kalau kita lukis kat sini macam ni lah. Okey, kita warnakan hitam. Do not worry, besok kita akan ulang kaji. Ini bukan kelas terakhir ya, kita boleh ulang kaji. Yang boleh kita beli buku tajuk kita baca, boleh kita faham. Oh, dah faham lah sikit tengok lukisan dalam buku tu pun. Oh, faham. Tak adalah macam kebingungan sangat kan. Okay, so Hamzah, ha, kho, sini rin, sini ain, sini ha. Ni beza ni. Ha ni dengan kho ni berbeza. Ya, dia beza huruf bunyi dia. Okey. Last sekali kita bagi lisan. Okey. Lisan Umi akan lukis pada satu gambar rajah baru sebab dia dalam ni. Semua ni. Ni kat dalam ni. Mana pergi ni nak letak 18 huruf ni. Mana nak letak ni. So kita letak pada satu gambar rajah baru. Okay, so we try to be itu, insyaAllah. Okay, this is the bibir, and then the langit. This is the halkum, tekak. This is the bibir bawah, the dagu, and the tekak. This is your gusi dalam, and then of course you have your tongue. Okay, then you have your teeth. Yeah. Oh, sorry. Okay. Your teeth. Okay. Semua yang Tuhan buat dalam mulut kita ni semua berfungsi. Ya. Okay. Ada 18 huruf. Okay. Umi tak nak lama sangat nanti takut masa tak cukup kan. Okay. Pertama sekali kita nak bagi kepada bahagian gigi. Nak letak berapa huruf kat sini ni? 9. Macam mana nak letak Okey, jom. Kita developer kan. Taman perusahaan, taman kedai perumahan kita yang develop. Kita tahulah mana nak letak kan. Okey, sebab kita belajar. Okey.
Gigi atas ada 3 huruf. Ya, gigi atas ada 3 huruf. Gigi bawah ada 3 huruf. Antara gigi atas dan gigi bawah dengan terjelingnya sedikit lidah keluar ada 3 huruf. Berapa tu? 3, 6, 9. So 18 tolak 9 tinggal lagi 9. Okey, alright. Mari kita bagi nama pada huruf-huruf ni. Okey. Huruf di sini. Ini okey, apa yang selama Umi buat ni tunjuk gigi dia. Inilah dia nama dia musyafahah. Jadi anak dia, cucu dia semua dapat tengok, oh kat sini rupanya. Kalau Umi kata kat gigi dia, gigi je lah. Gigi mana? Gigi atas. Dia atas kat mana? Kat atas lah. Kan tadi kita kan tahu. Dia dekat sini. Belakang ni. Sebab kita akan guna ujung lidah untuk sentuh dia. Apa hurufnya? Hurufnya ialah ta. Okey, cuba anak dia semua kata. Tengok. Nak kata ta, lidah dah pergi duduk siap-siap. Lidah tu sangat cerdik. Nak kata, cuba tak biasa sebut ta lah. Nak kata tarik. Dia dah pergi dah. Tarik. Tarik. Tali. Tali. Tidur. Tidur. Kenapa dia dah pergi situ? Sebab ta berada kat situ. Ta. Kemudian dal. Dada. Dada. Lidah duduk situ juga. Kat belakang ni. Dada. 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 Kemudian huruf O. Okay. O ni kalau kita belajar sifat. Alamak, to ni gemuk pula. Okay. Kalau kita belajar sifat huruf, to ni dia beri nama huruf-huruf yang susah disebut, huruf yang ketat, yang penuh mulut. Ya, to. To. Okey, ni Umi bukan nak apa, tapi ada anak murid Umi, dia kata senang je Ustazah. Senang je Nani, dia kecil kan. Dia kata Umi kata senang macam mana? Saya tahu ni. Ni lah Umi Nani, dia cakap. Nani kata siapa ni? Itu yang dalam TV yang pakai hammer besar tu. Yalah anak-anak kecil tengok TV yang benda-benda dia tak pandai. Jadi rupanya to watak watak apa nama dalam tak tahulah, maaflah dia tak pandai. Okey. Ta dal to. Ta dal to. Okey, ni huruf yang berada di gigi atas. Gigi bawah huruf tengah. Kita kan dia huruf sin. Ini adalah maharaj, bukan sifat dia ya. Maharaj. Kalau sifat dia, dia akan bunyi lain sikit. Okey. Sin, sod, zai. Ya. Zai. Okey. Sekarang ni di antara sini, kita perlukan gigi atas, yang gigi bawah dan kita jeli lidah sikit. Jeli lidah macam ni je. Jangan. Macam tu. Tak sempat nak baca. Lidah keluar lama sangat. Okay. Dia kena rasa malu lah nak sebutkan. Lala comelnya. Sa. Zal. Zo. Ni digarang sikit. Memang lidah kita penuh tu. Sa. Zal. Nampak dia macam nak musik kan? Fo. Dia penuh sini. Tengok pipi kembung. Fo. Sebab bunyinya penuh. Ya. Macam kita kata zalim. Kalau bahasa Melayu kata zalim. Dia zalim. Dalam Quran tak ada zalim. Dia zalim. Ya. Zuhur. Kita kata zuhur. Kalau dalam bahasa Quran, dalam pengajian dia zuhur. Okey. Okey, sudah habis 9. Correct? Okey, kita dah lagi 9. Okey, kita pergi kat sini. Rongga mulut. Antara lelangit dengan kita punya belakang lidah. Belakang lidah. So, sini. Okey. Ini Umi tak susun accordingly to buku tajwid. Umi bagi rambang. Tapi bila dah belajar esok, anak-anak pun tak payah nak susun betul. Anak-anak ingatnya. Kalau ingat yang ni dulu, ingat ni dululah. Kalau ingat ni, ingat inilah. Ya. Tak ada siapa nak kata salah tu kena susun. Tak ada. Ya. Okey. Di sini kita ada huruf shin. Shin ni adalah bunyi antarabangsa. Satu dunia sebut
Sebab bila kita bising, kita dekat satu rumah orang, kita pergi ke negara orang putih, ke negara Jerman, ke mana kita raya rendak. Orang akan tengok, hello. Dia, okay, itu sifat dia. Nama hurufnya shin, sifatnya dia beri nama tafashi. Bagi satulah ya, bagi tahu rahsia satu huruf sifat dia. Tafashi maknanya berhemburan, semu. Okay, shin, jim, dan ya. Okay, so, minta maaf ya, Bang Sumi malam ni dia sakit perut. Dia tak nak ikut cakap Umi. Okay, jim. Okay, nanti Umi padam balik. Nanti nak dengar apa Umi tulis. Okay, jim. Okay, jim. Okay. 9 tolak 3, tinggal 6. Cepat lagi 3 ni nak letak mana ni? Okey, kita pergi ke apa benda ni? Yes, lidah. Lidah ni kalau anak anda takkan nak buat lidah cengih kan, tak boleh. Kalau menjelir pun tak boleh pelok kan. Okey. So kita bayangkan lidah kita sebagai tapak tangan kita. Bukan, jangan dari ni jangan keluarkan, masukkan sebab kita nak gemuk kat sini. Okey, Umi tunjuk juga lidah tu Ujung. Keluar sikit. Keluar lagi. Minta maaf, ini tunjuk lagi sekali. Ujung, keluar sikit, keluar lagi. See? Ujung, keluar sikit, macam inilah. Keluar sikit, keluar lagi. Nampak ni tebal ni, macam kita tebal kan. Ni sebab tu melukis ni tebal ni. Okay. So di sini adalah huruf nun. Na, ni. No. Dia akan pergi dekat sini. Lidah ni akan naik pergi dekat sini. Dia tak gigit-gigi. Kalau gigi dah jadi dah kan. Ada atas sikit. Na. Kadang-kadang ada orang kata kat sini Umi. Boleh juga. Tidak jadi kesalahan. Na. Okey. Kalau lam kat sini. Nampak ni lidah kita. Ni turun sini. Ni. Curve. Sebab ini akan berganding dengan sifat-sifat lam nanti. Nanti kita belajar, patutlah dia macam bulat macam ni. Bukan duduk kat sini. Ada buku kata belakang lidah. Belakang lidah tapi dia curve. Okay, salah satu bacaan kita dah Bismil. Jangan lidah kat sini. Bismil. Nampak lidah nani bagaimana? Bismil. Nampak? Tepi. Okay. Dan sekali ni. Ro. Umi bila saya kata ro, lidah saya sini goyang lah, bukan sini. Nanti kita jumpa. Don't worry. Okay. Right. Last one. 6 minus 3, tinggal 3. Kat mana ya? Okay. Kaf dekat sini. Qaf. Dia setengah kata dekat sini. Dia kat sinilah. Lebih cantik. Qaf. Dia atas bawah sikit pada kaf tapi tak sangat ke dalam, dan kemudian di antara sini. Okey, kat sini kan kita punya gigi kan. Ni gigi kita, gigi belakang tu besar kan. Okey, last huruf yang kita tak sebut sekali lah huruf dot, dia dekat sini. Walad. Okey, bila Umi sebut walad ataupun anak dia semua sebut walad, dia ke depan walad. No, dia dekat sini, dia stuck here. Dia terlekat kat sini. Okay, nanti belajar sifat kita tahu. Nampak? Bila kita sebut, kita kena main-main mata. Tengok. Walab. So, like, what? Walab. Tengok, walad dol. Tapi jangan risau, sebab tu kita belajar. Ya, nak sebab bagi cantik. Baik, so sekarang kita dah jumpa. Okey, kalau anak anda kata, kau ni kat mana ya Umi? Okey, Umi ada satu latihan. Anak anda semua tahu kan lidah, tahu lidah kat mana? Lidah mana dalam mulut. Okey, anak anda semua bayangkan. Ini lelangit. Lelangit ni lah. Ni. Daripada gigi ni sampai dekat sini. Ini kan selalu kita sakit tekak. Doktor suka kata, apa nyamah? Doktor letak benda macam kayu aiskrim tu. Dia nak tengok kita kat kek. Anak dia semua letak, anak dia punya lidah, kita main game. Ni lidah, letak sini. Okay.
Jangan sesiapa pun tarik lidah keluar. Tarik lidah keluar, tarik lidah ke bawah. Tengok Ghostan. Lirik dia tentu ke belakang. Biar rasa ni, rasa dalam langit tu. Bila sampai kat belakang ni, sampai kat sini, anak anda akan rasa macam geli-geli. Sini keras. Ni keras. Bila nak kat belakang ni rasa macam geli-geli. Yang kat geli ni lah huruf kaf. Okay, ini lelangit keras. Ini kat kaf ni lelangit lembut. Sebab tu bunyi kaf tu lembut. Malikiyau. Oh lah lembutnya bunyi. Maliki. Bukan maliki. Maliki. Sebab dia lembut. Hurufnya ham. Sifatnya ham. Buat ak. Ak kalau dia matikan. Kalau ni, qaf ni dia huruf sifat lain. Dia tarang, dia kuat, lecok. Qaf. Bunyi macam batuk kan? You batuk, you cough cough. Dia bila dia berbunyi babat dia, Dulu masa Umi belajar, Umi kena jadi ayam. Ustaz Umi ajar jadi ayam. Macam mana tu? Sebab kita nak dapatkan bunyi cough. Sebab cough ni dia terapung-apung. Malikiyau itu kaf. Malikiyau. Tapi kalau qaf siratal mustaqim. Mustaqi mustaqi. Kita rasa je kat sini. Tadi maliki atas. Ki ri. Lepas tu bila kita baca, pandai mahraj, pandai sifat, kawan baik dengan hukum, bacaan kita cantik. InsyaAllah kita sambung pada kelas kedua. Umi berharap anak anda, cucu-cucu, kakanda, adinda semua dalam kelas malam ni dapatlah sikit sebanyak faham apakah rukun pertama daripada 5 rukun. Rukun pertama, mahraj, kita dah buat sikit sebanyak secara ringkas. Rukun kedua, sifat, kita akan buat next class. Rukun ketiga, hukum, penguat tajwid kita, dan lepas tu kita bolehlah belajar. Ya. Yang keempat, kita dah buat ni lah. Latihan, sebut latihan. Anak anda dengar Umi sebut. Yang musyafahah tu tengok gigi Umi, tengok lidah Umi. Gitu. InsyaAllah ya. Mudah-mudahan kelas malam ni memberi sedikit sebanyak pengetahuan lebih kepada kalian semua yang nak mengaji. Dan Umi harap jangan putus asa, jangan give up. Seronokkan hati, luaskan minda untuk belajar. InsyaAllah. Diberkati Allah semudah-mudahan. Amin. Okay, Alhamdulillah. Thank you so much Ustazah. Terima kasih banyak-banyak untuk Ustazah Aliza. Okay, sekejap ya. Okay, saya nak replace gallery view. Okay, Alhamdulillah. Wah, saya rasanya kelas Ustazah sejam ni, saya belajar lebih daripada apa yang saya belajar 6 tahun dekat sekolah. Okey, itu baru 1 jam. Okey. So saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua, adik-adik sekalian rasanya banyak sangat dapat ilmu malam ni walaupun dalam 1 jam saja. Dan saya rasa bukan saya seorang je yang macam tu. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan Ustazah Aliza minggu depan, hari sama, Khamis. 8.30 malam juga. So malam ni Ustazah dah ajar 5 rukun untuk rukun yang asas untuk tajwid. Okey, ada Ustazah lukis untuk makhraj apa semua tu. So insya-Allah nanti mana yang nak ulang balik tengok, don't worry, video ni akan ada di Facebook kita, akan ada di Facebook Khalifah Media. So boleh rewind, boleh tengok balik Ustazah ajar tadi sebelum kita sediakan diri untuk kelas minggu depan. Okey. So seperti mana yang saya katakan awal tadi, Ustazah Aliza boleh mengajar sekolah rendah, sekolah menengah dan juga dewasa. So insya-Allah Ustazah Aliza akan bersama kita di Smart Class untuk ajar
kelas sekolah menengah dan rendah dahulu. But Alhamdulillah actually masa kita iklankan poster Ustazah Aliza untuk kelas malam ni, ada banyak adults yang tanya, ni untuk umur berapa, ni untuk tuka untuk berapa. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin juga belajar bersama-sama Ustazah Aliza, insya-Allah dalam masa terdekat ni kami akan bukakan kelas tajwid untuk dewasa juga. Okay? InsyaAllah. Okay. Alright Ustazah Aliza, thank you so much. Terima kasih kerana meluangkan masa. Kami faham Ustazah ada kelas lepas ni. Ustazah memang sangat busy. Lepas ni dia terus masuk Zoom. Boleh diberi luang sikit sebab kebetulan student Ustazah yang kelas mendatang ni, 3 adik-beradik dewasa yang lebih berumur dari Ustazah, mereka beri laluan sikit. Terima kasih. Kalau katalah just do extend our thank you to your student kerana curi sikit masa Ustazah lebih 5-6 minit. Okay. Kami pun tak nak keep Ustazah up. InsyaAllah kita jumpa minggu depan ya Ustazah. Boleh insyaAllah. Thank you. Alright, thank you tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih kerana join kelas Khalifah Media dan Smart Class. Kita jumpa esok untuk kelas seterusnya iaitu kelas matematik Cikgu Loh jam 8.30 malam. Okey semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah.